Sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Okey, malam ni kita sambung muka surat yang ke-39. Okey, sebelum cikgu start, cikgu nak tunjuk video sikit, boleh tak? Sekejap, cikgu cari videonya kat mana simpan dia. Sekejap, ada video ni tak? Okey, ada pun. Alright, jom tengok. Okey, ni adalah video mengenai yang double slit. Dui celah yang lah yang kita nak buat soalan ni. Dia taklah secantik yang kita tengok soalan ni. Tapi ni animation, jadi kalau ikut dia tak real lah. Okey, double slit yang ni asalnya dia adalah dia mempunyai satu slit je asalnya. Jom tengok. Dia lalu satu slip. Lepas tu dia akan membelau. Dia akan membelau lah, diffract. Okey, lepas tu dia lalu dua lubang. Lepas tu dia akan diffract lagi. Dua diffract ni menjadikan dia interference. Okey. So interference ni akan menghasilkan fringe dia lah, pinggir-pinggir kuning, merah ke. Okey, dekat sini yang hitam ni adalah yang memusnah. Ini membina. Musnah, membina. Okey. So dia punya X dia adalah kat sini lah, X antara kuning-kuning ni namanya adalah X dia. Okey, ni antara sedikit lah ya. Cikgu nak cari yang real, tapi yang real tu gambar tak clear sangat. Okey, tu antaranya lah. Jadi sebenarnya terhasilnya double slit, terhasilnya pinggir-pinggir ni, fringe ni, disebabkan oleh pembelauan dua celah tu lah, dua slit tu. Okey, jadi kat sini dia buat ada dua cahaya, sumber cahaya monokromatik. Apa maksud monokromatik? Monokromatik adalah satu jenis cahaya ataupun satu jenis gelombang ataupun satu panjang gelombang. So kat sini dia cakap lah terhasilnya corak pinggir pada tak menggunakan cahaya merah. Okey, pertama dia guna cahaya merah. So panjang cahaya merah 7 darab 10^7. Lepas itu dia guna cahaya biru. Cahaya biru panjangnya 4.5 10^7. So kalau kita tengok pelangi memang sentiasa yang merah tu duduk atas. Jadi yang merah ni memang sentiasa besar lah berbanding yang lain. Jadi kalau nak cari X dia, kita kena cari yang terang dengan yang terang. Fringe yang terang dengan yang terang. Tu satu X. Kalau yang biru nampak X nya kecil sikit. Dia punya X kecil sikit. Jadi yang merah tu memang sentiasa besar lah. Jadi sebab tu kalau buat eksperimen, biasanya kita akan guna warna merah. Dia lebih jelas. Okey. Jadi seperti yang korang tahu bahawa interference ni berlaku dengan adanya belauan ataupun diffract. Okey, kita tengok sikit apakah syarat-syarat diffraction. Syarat-syarat diffraction berlaku sama ada dia cahaya ataupun di air. Yang pertama, dia punya gelombang ni bila datang dia straight, warna lain. Dia straight. Warna tu pula ambil. Okey. Yang kedua, dia punya lambda ni, panjang gelombang mestilah panjang lambda ni lebih daripada A ni, luas slit tu, luas gap tu. Luas celahan. Baru berlaku diffraction. Kalau lambda kecil daripada A, tak berlaku diffraction. Syaratnya mesti lambda panjang gelombang lebih besar daripada slit tersebut. Okay, bila dia lebih kecil, maka berlakulah diffraction. Macam tu. Bila berlaku diffraction, yang lain semua sama, panjang gelombang sama, laju sama, yang berbeza dua sahaja, iaitu sini akan menghasilkan pelbagai arah,
different direction, dan satu lagi amplitude dia berkurangan. Amplitude dia semakin berkurangan. Jadi energi telah di-spread out, disebarkan. Jadi inilah syarat-syarat untuk berlakunya diffraction, berlawan. Okey, kembali pada sini. Okey, soalannya kan apakah dimasukkan monokromatik? Okey, memang daripada dulu sampai sekarang memang definisi monokromatik ni agak popular. So jawapannya ringkas saja, satu cahaya. Ataupun kita boleh kata mempunyai satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Okey, senang je. Itu masuk monokromatik. Jadi ada satu cahaya je. Kalau merah, merah je ada. Tak ada lain. Okey, kedua, B menggunakan corak pinggir fringe tadi. Fringe kan, corak-corak pinggir pada raja. Nyatakan dua pemerhatian. Pinggir berturutan bahagi cahaya merah dan biru. Dia nak perbandingan lah cahaya merah dan cahaya biru. Okey, kalau tengok kat sini, cahaya merah lagi besar ya. Merah lagi besar daripada biru. Okey, kalau merah dengan merah, samalah. Biru dengan biru pun sama. Biru dengan biru sama kan? Jadi oleh kerana dia nak dua perbandingan, jadi yang pertama kita cakap merah lebih besar daripada biru. Yang kedua kita boleh cakap merah sama dengan merah, biru sama dengan biru. Jadi pilih satu, dah cukup. Ni option dah, ada tiga, banyak-banyak buat apa kan? Dia nak dua je. Jadi kita pun jawablah jawapannya. Yang pertama mungkin kita cadangkan, kita kata jarak dua pinggir berturutan. Pinggir dalam bahasa Inggeris ni fringe fringe. Okey, berturutan. Cahaya merah lebih besar daripada cahaya biru. Tak muak lah, cikgu tunggu simbol lah. Tu pemerhatian pertama. Pemerhatian kedua, kita nampak merah dengan merah dia sama. Jadi jarak dua pinggir berturutan cahaya merah adalah sama. Ataupun berturutan setiap cahaya merah sama. Okey, kalau nak ambil merah, nak ambil biru. Jadi itulah dua pemerhatian kita perhatikan. Jadi pemerhatian tu adalah apa yang kita perhatikan ataupun apa yang kita ukur. Namanya pemerhatian. Okey dah, boleh salin dulu. Okey, seterusnya, jom. Bandingkan panjang gelombang cahaya merah dengan panjang gelombang cahaya biru. Dah tentulah merah lebih panjang kan. Jadi cuba ringkas sikit. So panjang gelombang merah lebih panjang daripada gelombang biru. Korang buatlah ayat penuh. And then namakan fenomena gelombang yang dihasilkan pinggir-pinggir corak ini, namanya adalah interference. Wave interference. Gabungan dua gelombang. Okey, dah settle. 5.7 menunjukkan sebuah satelit radar lapangan terbang. Okey, isyarat dihantarkan dalam sistem radar untuk menentukan kedudukan kapal. Okey, yang pertama, soalan biasa kan tanya kalau modifikasi, kat mana kita nak letak satelit. Yang pertama, kita akan cakap kita akan letak di tempat yang lapang. Kan? Nombor 2, kalau boleh tempat yang tinggi, atau bangunan ke atau bukit ke, supaya dia dapat signal. Lagi apa lagi yang kita perlu tahu, kita kalau boleh nak tambahkan piring dia lagi besar, supaya dia boleh perangkat lagi banyak signal. Dan sumber tenaga diperlukan adalah lebih besar lah, supaya lagi banyak dia boleh hantar maklumat. Jadi itu antara
ciri aplikasi yang selalu ditanya. Okay, now sekarang ni soalan ni nak kata apa ni? Jadual menunjukkan spesifikasi 4 sistem radar KLMN. So soalan aplikasi. So nak pilih lah ni. Okay, cuba korang tengok first time sekali imbas agak-agaknya manakah pilihan kalbu korang? P ke Q ke? Pada pendapat korang mana satukah pilihan dia? Sistem radar KLMN, yang pertama piring parabola diameternya adalah K10 N12. Nampak gayanya L dengan M ni dah boleh abaikanlah, kecil kan. Okey, jarak penerima isyarat dari pusat piring berbola. Syarat penerima sama panjang dengan titik fokus. Okey, syarat penerima tu kat mana? Ni isyarat penerima ni. Okey, parabola kita bentuk macam ni tau. Bulat kan? Jadi syarat penerima ni kalau boleh kan kita belajar ada fokus kat sini. Kalau boleh syarat penerima ni dia nak letak kepada titik fokus ataupun jarak fokus. Baru dia cun. Jadi kalau datang cahaya kalau datang maklumat signal tu akan tertumpu kepada penerima, receiver tu. Receiver ni kan. Jadi receiver tu seeloknya letak kepada titik fokus. Macam tu. Okey, jadi kalau dekat pada sini, ni dah cun dah ni. Ni dah tak cun dah. Nampak tak? Kat sini dah nampak dah. 2 point saja dah tahu dah. Kita akan pilih K. So tanpa lengah masa, yang lain kita boleh abaikan. Kita dah boleh jawab menggunakan K sahaja. Faham tak? Jadi kita diminta untuk membuat modifikasi. Jadi kita buatlah kat sini sedikit kotak lah. Sekurang-kurangnya kita buatlah 2 kotak cantik sikit. Macam ni. 1 dan juga tengah-tengah ni 2. Dah. Yang pertama adalah ni sebab ya, penyebab ataupun penjelasan, explain. Sini adalah aspek ataupun ciri-ciri. Okey, letak kat situ. Jadi yang pertama tengok. Yang pertama dia tulis apa? Diameter piring. Salin balik. Diameter piring parabola. Salin je. Diameter piring parabola. Ni tak ada markah lagi ni. Diameter piring parabola apa? 10. Jangan cakap 10, kita cakap besar. Besar. Okey, besar ni ada markah. Diameter piring parabola besar, 1 markah. Explain kenapa dia besar. Apa manfaat dia besar. So kita cakap dapat memantulkan reflect lebih banyak isyarat. Lebih banyak gelombang boleh, lebih banyak isyarat signal. Lebih banyak isyarat gelombang diterima. Jadi itu modifikasi yang pertama. Yang kedua, tengok yang kedua. Salin dulu. Yang kedua salin. Jarak penerima isyarat dari pusat ke piring parabola. Tulis saja. Okey. Nombor 2, jarak penerima isyarat dari pusat. Adam. Okey Adam, dah makan ni. Alright Adam. Okey, selamat datang Adam. Okey, isyarat dari pusat apa tadi? Pusat piring parabola. Okey. Pusat piring parabola. Okey, piring parabola tak ada markah lagi. So yang markahnya apa? Sama dengan apa? Sama dengan panjang.
sama dengan panjang fokus. Okey, yang ini baru ada markah. Okey, reason dia. Jadi, apakah sebab dia? Kalau dia sama panjang, apakah bagusnya? Jadi, dia dapat menerima. Menerima isyarat yang lebih kuat. Isyarat gelombang ya. Okey. So dia memfokuslah sebab dia piring macam ni kan. Jadi penerima dekat sini dia punya piring. Jadi kalau signal datang dapat, dia fokus. Itulah maksudnya. Jadi kita letaklah penerima ni betul-betul pada titik fokus ya. Jaraknya tu. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga pula. Jenis gelombang yang dipancarkan. Tulis dulu. Nombor 3. Jenis gelombang yang dipancarkan. Dipancarkan tak ada markah lagi. Jenis gelombang apa? Jenis gelombang dipancarkan ialah gelombang makro. Gelombang mikro. Ini baru ada markah. Okey, apa kebaikan gelombang makro? Okey, kebaikan dia apa? Dia adalah kuat sebenarnya. Tenaga yang tinggi, mempunyai high energy. Jadi dia boleh melalui vacuum. Kebaikan dia. Okey, kebaikan makro ni memang dia boleh travel vacuum. Kalau gelombang mekanikal tak boleh. Gelombang mekanikal dalam atmosfera aja. Gelombang elektromagnet dia boleh keluar daripada space kepada space sana. Okey, lagi. Kita tengok lagi yang seterusnya. Keempat dia kata ketinggian piring parabola dari bumi. Tulis dulu dia punya ayatnya. Jadi ketinggian piring parabola dari bumi. Tak ada markah lagi. Ketinggian piring parabola dari bumi adalah tinggi. Tengoklah kalau dia minta tinggi, tinggilah. Kalau lapang, kita bagi tempat lapang. Baru dapat markah. Kenapa kita perlu letak tempat yang tinggi? Supaya tiada halangan. Betul. Tiada halangan. No obstacle. Jadi dapatlah signal dengan banyak. Jadi daripada semua ini, pilihan kita adalah K. Inilah pilihan kita K. Jadi macam inilah guys, korang dapat 10 markah. Dapat paper tu, nanti korang cari soalan ni dulu. Dah sah-sah lah dapat 10 markah. Ya? Okay, korang nak salin ke? Nak salin. Tuan cikgu cakap-cakap ayam sikit. Okey dah. Jom. Kita habis ni, kita nak masuk bab baru hari ni. Kita nak masuk bab light. Cahaya. Okey.
cahaya ni memang tak larilah daripada kanta kita ni. Okey. So, cara nak lukis kanta. Okey. Memang kena tahulah lukis kanta macam mana. So, first step kita kena tengok objek dia. Mana objek dia? Oh, objek kat sini. Tak perasan pula ni objek dia ni. Tu objek dia. Jadi, first step kita ambil pembaris. Kita kena buat satu garisan parallel. Kita anggapkan dia sebagai garisan cahaya parallel sampai kat tengah. Kat tengah macam tu. And then lepas tu kita mesti melalui fokus, guys. Ni fokus. Tengok tak? Mesti melalui fokus. Dah. Macam tu. Okay, yang kedua, ke atas objek tu mesti melalui tengah center dia punya kanta tu. Okey. Dah settle. Jadi yang bersilang itulah dia punya jawapan dia. Okey. Jadi dia punya image dia berada dekat sini. Alamak, saya ingat. Nampak tak? Image dia berada dekat sini. Objek ni sebelah kiri, image dia berada sebelah kanan. Okey. Dia beri kat sini jarak objek. Ni jarak fokus ya. Jarak image dia tak beritahu. Jarak image V. V ni adalah jarak image. Dia tak beritahu. Okey, lukisan macam ni dah settle. Sebelum tu kita belajar sikit akronim. Akronim untuk menentukan image yang ada pada kanta kita. So, kita kena tahulah sebab kalau keluar je cahaya ni memang dia akan cakap lah kanta-kanta yang akan image-image yang akan wujud. Okey. Jadi daripada sini kan apa yang korang perlu buat adalah yang korang kena ingat. Okey, ni kanta. Lepas tu ni F, ni adalah 2F. So, kita punya objek akan berada pada 5 tempat. Yang pertama, dia akan berada sebelum F. Yang kedua, betul-betul atas F. Yang ketiga, antara 2F dan F. Yang keempat, atas 2F. Dan yang kelima adalah selepas 2F. Dia ada 5 kawasan. Macam tadi. Ni nampak tak? Ni dia berada antara 2F dan F. Jadi, dia berada dekat sini. Ni. Antara F dan 2F. Faham tak? Okay, lepas dapat macam ni, korang kena buat akronim dia sikit lah. Akronim dia senang je. Negeri 9. Okay, Negeri 9. Negeri 9. Matematik. Okay, tu akronim dia. Tapi bahasa Melayu lah, guys. Lepas tu, kita mulakan dengan 2F. Sebab apa? 2F ni dia adalah sama saiz. Maksudnya, dia punya objek, kalau terbentuknya image tu akan sama saiz pada 2F juga. Jadi, image tu terbentuk kat sini lah. Cuma dia songsang saja. Jadi, kita mulakan dengan S. Ke kanan, ingat ke kanan, positif kan? Jadi, ke kanan lebih besar image dia. Ke kiri dia kecil. Itu sahaja. Jadi, kalau dalam kes tadi yang berada di sini, so yang pertama image-nya adalah N. N ni adalah N apa? Nyata. Allah Akbar. Nyata susahnya. Real. Real. Okey, S adalah real songsang, inverse. Inverted. Songsang, inverted. B tu adalah besar. Magnified. Besar, magnified. Jadi dapatlah sifat 3. Diminta 2 je biasa. Okey, jadi guna akronim ni. Negeri 9, Negeri 9, Negeri 9 3 kali. Matematik. Lepas tu kita start dengan 2F tu sama saiz.
Ke kanan besar, ke kiri kecil. Dah, settle. Jadi kat sini kita dah bayangkan dia adalah negeri 9. Negeri 9 besar. Nyata, songsang, besar. Okey, dah ada. Okey, kita pun jawab soalannya. Takrifkan fenomena pembiasan cahaya. Define. Maksudnya dia nak definasi lah. Definasi pembiasan cahaya. Pembiasan ni refract. Okey. Jadi, apakah definisi pembiasan cahaya? Kita boleh kata bahawa pembengkokan ni adalah the bending of light. Pembengkokan cahaya yang merambat ni travel. Jadi the bending of light when it enter ataupun it travel, merambat melalui into dua medium, into different density yang berbeza ketumpatan. Yang berbeza ketumpatan tu into different density of different medium. Okey. Dua medium yang beza lah. Two different medium pun boleh jugalah. Okey, dua medium yang berbeza ketumpatan dia. Maksudnya cahaya lalu ke udara, tiba-tiba lalu ikut kanta. Kanta ni ketumpatan yang berbeza. Itulah maksudnya dua different density. Okey dah. Dah salin dulu. Pembengkokan. Bending. Pembengkokan. Boleh. The bending of light. Okay, the bending of light when it travel into two different medium density. Okay, dah remove Okey, nak kira kuasa. Siapa tahu formula kuasa apa? Kuasa adalah power. Power sama dengan 1 per F. F ni adalah panjang fokus. Dalam kes ni, inilah panjang fokus ni. Tapi untuk dapatkan unit D, kita kena convert kepada meter. Jadi dalam kes ni, 5 cm akan jadi 0.05 meter bahagi dengan 1. Bagilah dapat berapa? Kita akan dapat 20 D. D ni unit untuk kanta. D tu unit untuk kanta. Okey, jarak image W. Kalau jarak image ataupun jarak objek, biasa kita akan terus guna formula 1 per V sama dengan 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U. Formula ni lah kita pakai senang. Korang masukkanlah senang kat sini. So, kita punya F kita dah ada 5 tadi. Ini boleh pakai cm tak apa. Sebab kita dapat hasil nanti cm juga. So, kita punya U kita 15. Kalau nak convert meter pun boleh juga jadi meter lah. Korang transfer lah berapa dapat V. Acu kira berapa dapat V. Terbalikkan dia ke mana-mana ke. Berapa dapat? Kita akan dapat 7.5 cm. 7.5 cm. Okey, seterusnya.
Lengkapkan rajah sinar di atas menunjukkan bagaimana terbentuk. Okey, dah buat dah. Lepas tu, sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objek. Ni dia nak tanya pasal mikroskop. Mikroskop tu yang tengok apa dia ni, yang tengok yang benda kecil lah. Mengandungi satu kanta. Di sini ke? Oh, okey. Satu kanta objek dan satu kata mata. Okey, ni cikgu pinjam dulu. Minggu depan lah kita bincang. Cikgu nak cari video dulu. Senang sikit nampak. Senang cikgu nak explain. Tak ada video, susah sikit nak explain. Kena lukis-lukis banyak kan. Minggu depan kita buat yang tu. Okay, cikgu pergi kepada cermin ni. Cermin ni popular. Paper 1 ada, paper 2 pun ada. Sifat cermin satah, plane mirror. Kalau objek dia berdiri dekat depan cermin, so kita punya image ni akan sama dengan objek cuma literal inverted. Literally inverted. Songsang sisi. So jarak dia mesti sama jarak ni. Kalau ini 5 meter, sini pun 5 meter. Ni sifat image pada cermin satah. Okey, berdasarkan rajanan 1, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat ini. Fenomena cahaya membolehkan pelajar melihat imejnya sendiri dalam cermin satah adalah pantulan. Pantulan, reflection. Bukan pembiasan. Pembiasan tu macam kaca, macam gelas. Cahaya boleh tembus. Macam cermin ni kan cahaya tak boleh tembus, jadi dia kena pantul. Okey. Seterusnya, nyatakan ciri imej yang terbentuk dalam cermin satah ini. Ciri-ciri imej dia apa? Kalau ikut dia sama, satu markah je, satu je lah tulis. Contohnya adalah tegak. Tegak ni upright. Kita boleh kata dia adalah maya. Maya ni adalah virtual. Kita boleh kata sama size. Okey, sama size. Sama size ni adalah same size lah. Satu lagi adalah songsang sisi. Songsang sisi. Songsang sisi ni kalau ikut dia adalah literally inverted. Kalau ikut literally inverted. Songsang sebelah kiri kanan tu namanya songsang sisi. So salah satu jawab Tak payahlah semua satu je, dia nak satu markah. Jawab yang betul-betul kita tahu. Okey, dah. Okey, Raja menunjukkan satu objek O. Okey, objek O. Okey, kanta cermin pun dia ada F dengan C. Kalau kanta dia panggil 2F. Tapi kalau cermin dia panggil C. C ni kalau ikut center dia. C ni center dia. Jadi separuh center tu adalah F. Separuh center ni adalah F. Jadi F tu sebenarnya separuh center. C ni adalah tengah-tengahnya. Jadi C ni 2F lah. Jadi sebenarnya 2F tu adalah center kepada bulatan. Sepatutnya macam tu. Okay, sampai sini okey kan? Okey, kita move lagi. Apa lagi dia nak? So, lukis rajah sinar pada 6.2 untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey. So, kita punya objek kecil je. Kecil aja. So, macam mana nak buat? Mula-mula, apa yang perlu kita buat adalah seperti tadi juga. Ambil baris. Okey, letak kat sini. So, mesti kita kena buat yang pertama adalah cahaya bergerak parallel selari macam tu. Okey, kalau boleh sampai dekat tengah. Sampai kat tengah ni, ini dot-dot-dot tu. Okey, sampai kat situ. And then dia mesti lalu fokus. Fokus kita kat mana? Jangan lalu kat sini. Salah ni sebab dia cermin dia pantul. Jadi dia akan pantul pada fokus kat kawasan ni. Okey. Macam tu. Okey. Yang kedua, dah fokus kat sini.
Okay, lepas tu dia akan kita anggarkan dia ke sebelah sana. Faham tak? Satu lagi, dia melalui C. Okey, cahaya tu melalui C. Jadi kita dua lah cahaya ni. Cahaya akan melalui C sampai dekat sini. Dia akan dot-dot. Kenapa dia dot-dot? Kerana dia adalah virtual. Dia adalah maya. Kalau maya kita buat image dot-dot-dot. Okey, dah hilang. So kita boleh lukislah dia punya image dia. Mana bersilang? Kat sini kot bersilang kot. Lebih kurang lah. So lukislah image dia dekat sini. Okey. Kat situ. Tapi seelok-eloknya image ni kena buat dalam bentuk dot-dot. Sebab dia adalah maya. So image maya ni memang kena buat dalam dot-dot macam ni sepatutnya. Kalau macam ni dia real. Jadi untuk menentukan dia maya tu, seelok-eloknya kita lukis dot-dot lah. Macam tu guys. Itu menunjukkan dia adalah maya. Okey, soalan kat sini okey ke? Boleh kan? Jangan lupa anak panah ya, anak panah kita. Okey, anak panah kita ni jangan lupa arah ke sini. Untuk yang hijau ni dia satu datang dan satu pergi. Sebab dia lalu tengah-tengah, dia lalu center. Anak panah dia. Kena lukis. Macam tu. Tapi kalau tadi yang ini, kalau yang ini tadi lukis, mana hilang ni? Ini kalau lukis anak panah macam ni. Anak panah macam ni. Okey. Anak panah kena buat. Tak ada anak panah, tak ada markah. Jadi kena buat. Untuk cermin dia yang tengah-tengah ni memang dia pergi dan balik. Pergi dan balik. Jadi dapatlah markah kat sini. Dah settle. Nampak tak imejnya lebih besar ya? Sebab apa? Sebab dia bukan cermin satah, dia cermin cekung, concave. Jadi kalau kita berdiri kat concave, muka kita besar lah. Besar jadi. Okey, sebab itu kalau kita pergi check gigi ke, cermin gigi kita tu lah concave. Sebab nak nampak gigi lagi besar. Okey, now. Lukis rajah sinar pada 6.2. Rajah sinar pada 6.2 untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey, kita dah lukis dah. Ni dah atas dah buat. So, give an example of the use of the concave mirror in daily life. So, kita nak guna dia bila masa ni dalam kehidupan kita. Kita boleh guna dalam biasanya cermin doktor gigi lah. Cermin doktor gigi dentist. Okey. Pemantul cermin lampu. Pemantul dalam lampu. Pasal tak? Pemantul dalam lampu. Lampu kereta ke, lampu suluh ke. Jom kita lukis sikit. Kalau lampu suluh, bentuk dia macam ni kan. Perasan tak? Bentuk dia macam ni. Panjang ni kan. Panjang lah ni. Okey. So, dia punya lampu kat sini je. Jadi, dia memang dia buat curve macam ni. Tujuan dia. Tujuan dia. Sebab dia boleh memantulkan cahaya. Nampak tak? Nanti kalau letak lampu kat sini, contohnya. Lampu tu bila pantulkan cahaya. Cahaya tu kena pada reflektor. Dia akan jadi macam tu lah. So, mana-mana angle pun dia akan pantulkan, dia akan fokuskan parallel. Okey, ni salah satu digunakan dalam lampu. Lampu suluh ataupun lampu kereta ataupun lampu mana-mana. Okey, tujuan diguna. Okey? Alright. Dah. Begitu juga kalau kita buat tadi, signal yang daripada satelit bumi tu kan, pun sama juga. Boleh dalam kegunaan daily, tapi bukan kita lah, pekerja-pekerja satelit lain buat. Okey, now kita nak masuk pula menunjukkan sinaran memasuki satu prism kaca. Okey, prism kaca ni cikgu nak tunjuk video sikit letak. Sekejap cikgu cari
Kalau ada je aku tunjuk. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Aku cari ya. Kalau ada je aku tunjuk. Hmm, hmm, hmm. Okay, total internal reflection. Okay, jom tengok. Okay, kat sini cahaya daripada medium udara memasuki blok kaca dia keluar balik. Dia reflect tau, dia membias. Okay. Okay, soalan akan tanya nanti kenapa kita guna kaca curve. Kenapa guna kaca curve? Kerana bila cahaya ni masuk, cahaya tuju masuk ni, kat sini titik yang tengah-tengah ni, sini adalah 90 darjah tau. Dia perpendicular. Dia perpendicular kat sini. Sebab tu dia pakai curve. Jadi bila dia masuk straight, nampak tak? Straight je. Cahaya tak bengkok. Dia straight je. Jadi sampai kat sana dia keluar lah. Okay, tengok lagi Okay, nampak tak sekarang ni? Cahaya kat sini pun keluar juga. Cahaya kat sini keluar juga kan? Okay, kita biar dulu. Cahaya keluar juga. Okay. Alright. Tengok tak sekarang ni? Cahaya yang keluar dah hilang dah. Padahal sekarang ni dah ada yang pantulan. Reflect. Ni namanya total total internal reflection. Sudut pantulan dalam penuh. Maksudnya dia kat luar dia tak ada, dia pantul balik kat dalam ni. Tu salah satu sebab kita boleh nampak bayang dalam air ya. Jadi dia tak keluar. Tapi syarat dia mesti cahaya ni bergerak daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat. Itu syarat dia. Jadi cahaya ni akan dipantulkan balik dalam medium tersebut. Okey, syaratnya apa? Yang sudut kat luar ni mesti 90 darjah tau sudut ni. Sudut ni betul-betul ada satu lagi ni, kalau ikut ngam-ngam ni. Di atas kaca ni 90 darjah ya. Sudut tuju, sudut reflect ni. Sudut reflect pula. Sudut refract, sudut bias Allah susah nak sebut. Mesti 90 darjah. Okey, jadi macam ni. Okey tadi bila sudut tu lalu sehingga sampai dekat sini ni, ni 90 darjah. Ini namanya sudut refract. Sudut bias. Sudut bias ni mesti 90 darjah. Barulah total internal reflection berlaku. Sudut pantulan dalam berlaku. Kalau ditanya, sudut pantulan berlaku bila? Bila sudut bias ni ngam-ngam 90 darjah. Okey, ni namanya adalah sudut kritikal. Ni adalah C, critical angle, sudut genting. Sudut genting wujud apabila sudut bias 90 darjah. Sudut kritikal Okey, kalau katakanlah dibesarkan lagi, maka besarlah jadinya. Okey, jadi kalau kita besarkan lagi, sudut yang besar daripada C, sudut yang besar daripada C ni, dia akan menjadikan total internal reflection penuh lah. Contohnya macam diamond. Diamond. Memang kita design diamond tu macam ni. Okay, kenapa bila cahaya tu masuk, dia akan terpantul nanti. Jadi dia akan shining, susah nak keluar ni. Mungkin dia akan keluar, mungkin dia keluar cana dulu ke, kan? Dia terpantul ni, dia berkumpul, dia keluar. Jadi sebab tu diamond dia shining. Campur sini, keluar sana. Sebab apa? Sebab sudut dalaman dia kecil. Lagi kecil sudut dalaman dia, lagi kecil dia punya sudut genting, critical angle lagi kecil, lagi mudah dia nak memantulkan dalaman. Contohnya katakan dipantul kat sini. Okey, ni kita punya normal.
Disebabkan dia pantulan dia adalah kecil critical angle, dia pantul balik. Sampai sini mungkin ni normal, dipantul balik kat sana. Faham tak? Cantiklah cahaya dia. Okey, ataupun mungkin sampai kat sini, dipantul balik sini. Contohnya macam tu. Boleh tak? Jadi dalam kegunaan harian, total internal reflection ni biasanya kita guna dalam kabel optik. Kabel optik tu kabel yang korang gunakan internet sekarang. Korang guna internet menggunakan apa? Internet kita gunakan Unify kan? Okay, kita ada kabel Unify. Okay, Unify tu dia ada pelapik dia. Ni pelapik. Dalam ni kaca lah, gentian kaca. Sebab tu kalau ikut fiber, kaca dia tak boleh nak patahkan, nanti jalan tu pecah. Jadi kalau dia hantar internet, internet terkena pada kaca tu, so dia akan berlakunya total internal reflection, pantul dalaman penuh. Jadi data kita, speed kita internet tu boleh katakan hampir 100% akan dihantar kepada rumah korang. Lajulah sikit. Kalau kita pakai yang konvensional yang dulu-dulu, yang pakai kabel, banyak loss. Sebab data tu akan refract, akan bergeser dengan Cooper. Sebab dulu pakai Cooper. Jadi kita punya internet limited nak dapat. Kalau pakai fiber optik ni, dia akan tinggi sikit. Boleh sampai 1000 gigabyte. MB apa nama? MPBS kan. 1000 kan. Tinggilah. Ini kegunaan dalam daily use. Okay, nampak sih kan? Okay, jadi kat sini dia cerita pasal apa? Jangan tengok cakap. Rajah 6131 dia menunjukkan lintasan sinar cahaya memasuki satu cahaya prism. Okey, dia masuk kat sini kan. Okey, katakanlah kalau ni sudut genting, katalah kalau ini sudut genting, maka dia pantul baliklah. Kalau ya, kalau tak, dia akan keluar balik. Dia keluar mesti menjauhi normal ya. Sebab ni padat, ni padat. Ini kurang padat. Jadi, sifat cahaya bila dia keluar ke kurang padat, dia mesti jauh daripada normal sudutnya. Okey. Kalau dia masuk ikut padat, dia dekat pada normal. Toward normal. Kalau macam ni, away from normal. Menjauhi normal. Tapi kita baca dulu apa dia nak ni. Jadi, rajah 631 hitungan sudut theta. Okey, sudut theta ni, kita nak cari berapakah sudut theta. Okey, dia nak kata apa ni, ada tak? Indeks biasan kaca. Okey, tu je kot. Tak ada apa kan? Kan tak ada apa kot. Itu je. Dia tak cakap pula ya. Sudut genting sudut apa? Dia tak cakap ni sudut genting ni guys. Kalau dia beritahu sudut genting, senang. Dia beritahu kita sudut genting senang. Sebab kita akan buat apa ni, N sama dengan I per sin C. Dia tak cakap sudut C, sudut genting. Juga sudut genting ni. Okay, indeks kaca dia bagi tak? Indeks kaca ada tak? Indeks kaca dia bagi. Sudut theta ya. Ini theta. Indeks kaca pun tak bagi tak? Ada. So nak kira macam ni tak ada. Oh, ada lah guys. Aduh, tak perasan pula ni. 1.5. So, indeks kaca ni dia adalah N lah. Jadi, N ni adalah 1.5. 1, theta dia nak cari. Okey. Jadi, sin theta sama dengan 1 per 1.5. Therefore, theta equal to shift sin 1 over 1.5. Korang kira lah. Berapa dapat shift sin bracket 1 per 1.5. Berapa dapat theta dia? 40 ke 50 kot something. 41.81 degree. Jadi ni sudut genting. Katanya wali kod kena beritahu ni sudut genting ni. Dia tak cakap tak? Patutnya beritahu ini adalah sudut genting. Dia tak cakap. Patutnya kena beritahu.
Sebab formula ni hanya boleh pakai untuk sudut genting sahaja. Okey. Jadi kat sini 41.81. Okey, lengkapkan lintasan O. Okey, bila sudut ni lagi besar daripada sudut genting, dah tentulah dia akan berlaku pantulan dalaman penuh. Macam tu, lukislah sendiri. Pantulan dalaman penuh lah berlaku. Berdasarkan jawapan B, menamakan fenomena ini. Ini namanya adalah pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Total internal reflection. Total internal reflection. Okey. So, okeylah guys kot. Juga rasa cukup sampai sini lah. Ini kita gunakan prism ni dalam periskop. Periskop yang kapal selam tu. Dulu-dulu kalau ikut periskop, kita guna kaca biasa. Kita guna mirror yang biasa, plane mirror. Tapi plane mirror ni, kalau kita guna dia tak secantik guna prism. Ni kalau guna biasa kan, cahaya dia mungkin akan diffract sikit lah. Sebab cahaya ni berbeza-beza warna dia macam pelangi kan. Mungkin gambar dia tak sharp sangat. Jadi kalau guna prism ni, gambar dia lagi sharp. So minggu depan kita akan lukis lah ni macam mana kita nak meletakkan kaca prism ni dalam periskop. Macam ni. Ya guys. So, okey lah kot untuk malam ni. Nak tanya apa-apa tak? Adam, okey Adam? Boleh kot Adam kan? Cuba sedikit. Tak banyak.